Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Penguasa Kanan Bomba 2 Khairul Nazrin bin Muhammad Zain dari Pengajian Keselamatan Kebakaran Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur. Pada hari ini kita akan berkongsi dengan tuan-tuan tentang tajuk bagi alat pemadam api merujuk piawaian MS1539 Part 3 2003. Berikut merupakan kandungan bagi kursus alat pemadam api. Seterusnya, objektif. Yang pertama, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kursus tentang alat pemadam api mudah alih. Kedua, memberi pendedahan kepada peserta kursus tentang kaedah penggunaan dan penyelenggaraan alat pemadam api. Pengenalan. Yang pertama, tujuan utama alat pemadam api digunakan adalah untuk melawan kebakaran pada peringkat awal oleh penghuni bangunan. Yang kedua, piawaian yang diguna pakai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk alat pemadam api ialah Malaysia Standard 1539 Part 3 2003. Hanya syarikat yang dilantik dan berdaftar sebagai kontraktor alat pemadam api (IFIS) sahaja dibenarkan melaksanakan kerja-kerja bekalan dan penyelenggaraan berkaitan. Seterusnya, jenis-jenis alat pemadam api mudah alih dan hubungan dengan kelas api. Yang pertama, alat pemadam api jenis air. Yang kedua, alat pemadam api jenis buih atau foam type. Yang ketiga, alat pemadam api jenis debu kering atau dry chemical. Dan yang keempat, alat pemadam api jenis karbon dioksida atau karbon dioksida liquid CO2. Seterusnya, berikut merupakan perbandingan bagi had penggunaan alat pemadam api lama dan had penggunaan bagi alat pemadam api baru, yang mana had penggunaan bagi alat pemadam api yang lama maksimum sehingga 12 tahun, manakala bagi had alat pemadam api jenis baru adalah sehingga 10 tahun. Seterusnya, berikut merupakan kelas-kelas api. A. Jenis kebakaran api pepejar. Contoh bahan ialah kayu, kain dan juga kertas. Ejen pemadaman yang sesuai digunakan adalah dari jenis air, debu kering atau buih. Manakala kelas api B, jenis kebakaran jenis cecair. Contoh bahan adalah minyak cat varnish. Ejen pemadaman yang digunakan sama ada buih, debu kering, CO2 dan air secara semburan. Perhatikan kelas api jenis C, D, E dan juga F. Piawaian yang dirujuk atau dibenarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ialah Malaysia Standard 1539 Part 3 2003, iaitu Specification for Portable Fire Extinguisher. Sekiranya piawaian yang digunakan selain daripada yang dibenarkan oleh pihak Jabatan Bomba hendaklah mendapat kelulusan daripada Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Seterusnya, menggantikan piawaian lama Malaysia Standard 1179 1990 Specification for Fire Extinguisher dan juga MS 864
1983 Specification for Identification Color for Fire Extinguisher. Penggubalan MS1539-43-2003 adalah berasaskan kepada kehendak teknikal dalam piawaian antarabangsa seperti ISO, piawaian British Standard dan EN atau European Norm. Seterusnya, berikut merupakan perbezaan di antara piawaian standard yang lama dengan piawaian National Standard 1539-43-2003, iaitu mempunyai warna yang seragam, tanda dan tulisan atau labeling dan marking. Ketiga, tahap saiz api atau fire rating. Dan keempat, komponen teknikal yang lebih teratur dan seragam. Seterusnya, berikut merupakan gambar rajah bagi komponen-komponen alat pemadam api merujuk Malaysian Standard 1539-43-2003. Yang pertama, perhatikan kedudukan safety pin. Kedua, pressure gauge. Ketiga, hose. Keempat, nozzle. Kelima, operating level. Keenam, carrying handle. Ketujuh, cylinder shell. Ke-8, hose belt. Dan yang ke-9, skirt. PASS iaitu tata cara khas bagi penggunaan alat pemadam api, iaitu pull, aim, squeeze and sweep. Seterusnya, jadual menunjukkan pengelasan warna untuk alat pemadam api. Contohnya, extinguishing medium bagi dry powder all type, body color, signal red, medium identification color blue dengan kod 166 and any other marking color, wording and diagram dengan berwarna putih. Seterusnya, syarat dan penempatan bagi alat pemadam api. Perhatikan gambar rajah bagi penempatan alat pemadam api. Yang pertama, sekiranya digantung pada dinding atau tiang, hendaklah setinggi 3 kaki atau 1 meter dari paras lantai. Sekiranya penempatan pada aras lantai, hendaklah diletakkan dengan menyediakan pelapik atau alas kayu. Seterusnya, berikut merupakan kaedah bagi penempatan alat pemadam api bagi kawasan yang terlindung. Pastikan signage ditempatkan pada lokasi yang menunjukkan penempatan alat pemadam api seperti gambar rajah ditetapkan. Kaedah ini dilakukan jika alat pemadam api diletakkan di atas lantai dan terlindung daripada pandangan penghuni premis. Seterusnya, jarak penempatan bagi alat pemadam api. Yang pertama, satu alat pemadam api boleh mengawal kawasan sekeliling dengan jarak 75 meter jejari. Kedua, kedudukan alat pemadam api di sepanjang dinding bangunan yang keluasannya 450 kaki kali 150 kaki, jarak antara duanya adalah 150 kaki. Ketiga, alat pemadam api juga boleh diletakkan dengan jarak antara setiap satunya sejauh 75 kaki. Seterusnya, prosedur bagi pembaharuan alat pemadam api menggunakan sistem Electronic Fire Extinguisher. Bagi pemeriksaan alat pemadam api oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, hendaklah dipastikan mendapat kelulusan daripada jabatan ini. Bagi pemeriksaan kali pertama, hendaklah dipastikan stiker barcode EFIS mempunyai
tarikh berkuat kuasa. Pemilik premis hendaklah memastikan alat pemadam api di bangunan mematuhi piawaian ditetapkan iaitu MS1539. Cetakan stiker barkod pada tangki hendaklah berkuat kuasa dalam tempoh setahun. Pemeriksaan visual atau fizikal bagi memastikan alat pemadam api berkeadaan baik dan boleh digunakan. Seterusnya, berikut merupakan had penggunaan ataupun tempoh hayat alat pemadam api. Yang pertama, jenis water 10 tahun. Yang kedua, jenis foam 10 tahun. Yang ketiga, karbon dioksida 10 tahun. Dan yang kelima, dry powder 10 tahun. Manakala bagi halogenic agent telah dibatalkan. Seterusnya, pengeluaran sure requirement bagi premis atau bangunan. Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menentukan sure atau kehendak keselamatan kebakaran di premis atau bangunan yang memohon kelulusan Certificate Complement and Compliance CCC, pelesenan dan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341 berdasarkan tahap saiz api fire rating mengikut MS1539-43-2003 untuk keperluan penempatan jumlah alat pemadam api. Nota, pengiraan secara khusus juga boleh digunakan untuk menentukan jenis alat pemadam api berdasarkan risiko mengikut kuantiti yang ditetapkan. Seterusnya, berikut merupakan faktor-faktor keselamatan semasa penggunaan alat pemadam api. Yang pertama, pastikan penggunaan alat pemadam api mengikut arah angin dan melihat keadaan api semasa memadam kebakaran dengan lebih berkesan dan selamat. Yang kedua, semasa pemadaman dilakukan di tempat yang tertutup atau bilik, hendaklah dipastikan keadaan anggota pemadaman boleh menyelamatkan diri jika peralatan tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, jarak pemadaman menggunakan alat pemadam api adalah di antara 8 hingga 10 kaki semasa pemadaman. Anggota pemadam menyemburkan bahan pemadam sedikit dahulu sebagai blanket untuk mengurangkan bahang di tempat tersebut. Seterusnya, berikut merupakan faktor-faktor keberkesanan penggunaan alat pemadam api. Yang pertama, alat ini hendaklah diletakkan di tempat yang sesuai dan sentiasa di dalam keadaan baik. Yang kedua, penggunaannya hendaklah sesuai dengan jenis risiko kebakaran. Ketiga, keadaan api semasa peringkat awal atau peringkat masih kecil. Yang keempat, digunakan oleh seseorang yang bersedia dan sanggup melakukan serta berkebolehan. Seterusnya, berikut merupakan kaedah pembuatan bagi jenis-jenis alat pemadam api. Store pressure atau udara tekanan. Udara biasa, nitrogen, telah dimampatkan dalam tabung bersama bahan pemadam api seperti jenis air, foam dan debu kering. Store gas pressure atau gas bertekanan. Gas karbon dioksida dimampatkan ke dalam tabung seperti vaporizing liquid. Tindak balas kimia, percampuran bahan kimia dalam tabung dan menghasilkan medium pemadam seperti larutan aluminium sulfat bercampur dengan larutan sodium karbonat bagi alat pemadam api jenis buih. Seterusnya, tata cara penggunaan alat pemadam api. Seterusnya,
alat pemadam api jenis debu kering atau dry powder. Yang pertama, store pressure. Bahan kimia yang terdapat dalam debu kering adalah seperti berikut. Yang pertama, sodium bikarbonat 97%, kedua magnesium stearat 1,5%, ketiga magnesium karbonat 1%, dan yang keempat trikalsium fosfat 0,5%. Seterusnya, perhatikan gambar rajah silinder alat pemadam api bagi jenis debu kering merujuk piawaian MS1539-432003. Seterusnya, kelas alat pemadam api jenis dry powder. Pertama, dry powder kelas A, B, C, D. Spesifikasi bagi alat pemadam api jenis ABC dry powder adalah seperti berikut. Warna tabung berwarna merah. Jangka masa bekerja di antara 1 hingga 2 minit bagi alat pemadam api 9 kg. Jarak pancutan adalah di antara 4 hingga 6 meter. Seterusnya, berikut merupakan cara refill bagi alat pemadam api. Yang pertama, keluarkan tepung. Kalau berketul, hendaklah digantikan ataupun diayak semula dan timbang. Yang kedua, hendaklah dibersihkan silinder. Yang ketiga, bersihkan discharge tube dan nozzle. Apabila sudah siap, tutup dengan kemas dan ketat. Kebaikan bagi alat pemadam api jenis ABC ialah ia dapat bertindak lebih berkesan daripada alat pemadam api jenis lain. Ia boleh memadam semua kelas kebakaran api, iaitu A, B, C dan D. Kelemahannya, ia hanya boleh digunakan sekali sahaja. Cara tindakan bagi penggunaan alat pemadam api ialah seperti berikut. Bila plunger ditekan, gas CO2 akan menolak debu kering keluar melalui nozzle. Alat pemadam api ini adalah sesuai untuk semua kelas api. Seterusnya, berikut merupakan tata cara bagi pemeriksaan alat pemadam api mudah alih. Yang pertama, pemeriksaan hendaklah dilakukan 3 bulan sekali oleh pengguna atau pemilik premis dan setahun sekali oleh pihak yang berkelayakan. Pemeriksaan dan penyelenggaraan dibuat kepada alat pemadam api jenis store pressure dibekal terus dari syarikat atau ejen pembekal. Kedua, antara perkara-perkara yang diperiksa dan dibuat penyelenggaraan. Yang pertama, pastikan nozzle, discharge tube, washer dan vent hole dalam keadaan baik. Kedua, debu cukup untuk sukatan dan tidak berketul. Sekiranya berketul, hendaklah diganti dengan yang baru. Berada dalam keadaan baik dan tidak bocor. Perhatian, bagi penggantian debu di dalam alat pemadam api jenis ABC, hendaklah ditukar setiap 5 tahun. Bagi tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat boleh digunakan debu yang sama. Seterusnya, alat pemadam api jenis CO2. Yang pertama, jenis gas store pressure. Yang kedua, gas dalam tabung adalah berbentuk cecair yang dimampatkan pada tekanan 744 lb PSI pada suhu 60 Fahrenheit. Horn di hujung nozzle untuk memudahkan gas keluar secara spray dan menghala pada punca api. Ia bertindak memadam secara menyelimut dan menyejuk. Ia sesuai untuk api kelas A dan C. Ia tidak mengalirkan elektrik dan tidak merosakkan peralatan elektrik. Seterusnya,
Berikut merupakan spesifikasi bagi alat pemadam api jenis CO2. Pertama, warna tabung silinder adalah kedua, jarak pancutan adalah 2 meter bagi alat pemadam api yang mempunyai berat di antara 4.5 kg hingga 8 kg. Masa pengeluaran adalah sehingga 14 saat. CO2 gas dalam tabung adalah berbentuk cecair. Kadar pengembangan ialah lebih kurang 450:1. Seterusnya berikut merupakan tata cara pemeriksaan bagi alat pemadam api jenis CO2. Ia hendaklah diperiksa 6 bulan sekali dan ditimbang. Sekiranya mempunyai berat kurang 10%, hendaklah diisi semula. Horn dan silinder hendaklah dalam keadaan baik. Pemeriksaan juga hendaklah dilaksanakan 5 tahun sekali dan tabung dibuat hydrostatic test pada tekanan 1300 lb/psi. Seterusnya, berikut merupakan cara tindakan penggunaan bagi alat pemadam api jenis CO2. Yang pertama, tanggalkan safety pin pada head cap dan kemudian tekan handle. Kedua, halakan horn terus kepada api dari bahagian tepi dan keseluruhan permukaan bahan yang terbakar. Bagi kawasan lapang, hendaklah dipastikan semburan adalah mengikut arah angin. Yang ketiga, gas CO2 yang dimampatkan dalam silinder akan keluar dengan sendiri. Bagi kawasan terkurung, pengudaraan mestilah disediakan dan diperhatikan. Disebabkan gas CO2 ini adalah sejuk, hendaklah diwujudkan dry ice, iaitu dengan mengelakkan dari terkena badan yang terdedah dan jangan memegang tabung hose atau discharge home. Seterusnya, berikut merupakan kebaikan dan juga kelemahan bagi alat pemadam api jenis CO2. Kebaikannya yang pertama, gas adalah bersih dan tidak berbahaya. Kedua, tidak membantu kebakaran. Ketiga, tidak meninggalkan kesan. Keempat, boleh memadam api di tempat yang tersorok. Yang kelima, cepat bertindak pada suhu biasa. Dan yang keenam, boleh digunakan pada suhu api cecair. Kelemahannya, keberatan silinder tidak berpatutan dengan kandungan CO2. Seterusnya, kandungan gas tidak boleh dilihat dan tidak boleh direfill secara sendiri. Seterusnya, berikut merupakan maklumat bagi alat pemadam api jenis CO2. Kandungan liquid cecair CO2 yang mana 1 kg mempunyai berat di antara 1 kg sehingga 5.5 kg, pancutan 2 sehingga 2.5 meter, tempoh semburan adalah di antara 30 saat dan lebih. Seterusnya, gambar rajah menunjukkan label manufacturer pada bahagian silinder alat pemadam api jenis CO2. Gambar rajah menunjukkan keratan badan silinder bagi alat pemadam api jenis CO2 yang mana menunjukkan komponen-komponen bagi alat pemadam api jenis ini. Seterusnya, pengujian alat pemadam api. Berikut merupakan perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk pemeriksaan alat pemadam api. Yang pertama, pemeriksaan hendaklah dilakukan 3 bulan sekali. Kedua, pastikan silinder tidak berkarat. Ketiga, plunger boleh digerakkan. Keempat, vent hole tidak tersumbat. Kelima, washer boleh bergerak. Keenam, discharge tube tidak tersumbat. Ketujuh, nozzle tidak tersumbat. Kelapan, setiap
Keempat tahun tabung hendaklah dikenakan ujian hidrolik. Kesembilan, elakkan dari cahaya matahari terik secara berterusan kepada alat pemadam api kerana ia akan memberikan kesan kepada kandungan di dalam alat pemadam api tersebut. Seterusnya, berikut merupakan contoh surat perakuan bahan bagi alat pemadam api mudah alih yang ditempatkan pada premis tuan-tuan. Perhatikan tarikh pada sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba adalah berkuat kuasa. Seterusnya, berikut merupakan lesen pensijilan barangan atau Product Certification License bagi Portable Fire Extinguisher jenis mudah alih. Seterusnya, berikut merupakan isu-isu yang berkaitan dengan alat pemadam api mudah alih. Isu-isu berkaitan. Terdapat pembekal atau individu yang menggunakan nama bomba untuk melakukan penipuan untuk meraih keuntungan. Ada setengah individu mengaku sebagai kontraktor berdaftar alat pemadam api EFIS. Untuk mengelakkan pemilik premis daripada ditipu, pemilik premis atau pengguna harus mengambil beberapa pendekatan, antaranya seperti berikut. Yang pertama, beli alat pemadam api daripada kontraktor alat pemadam api yang sah sahaja. Pengguna berhak untuk memohon individu menunjukkan kad pengenal kontraktor alat pemadam api untuk pengesahan kontraktor. Kedua, jangka hayat alat pemadam api adalah sehingga 10 tahun sahaja. Seterusnya, semua tabung alat pemadam api hendaklah berwarna merah. Seterusnya, alat pemadam api hendaklah diservis setiap tahun dan memperbaharui stiker barkod EFIS. Stiker barkod EFIS ini hendaklah dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan ditampal pada silinder alat pemadam api. Apa-apa keraguan berkaitan alat pemadam api mudah alih hendaklah berhubung dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di negeri masing-masing. Seterusnya, berikut merupakan beberapa maklumat berkenaan dengan alat pemadam api mudah alih. Yang pertama, perhatikan gambar kad pengesahan kontraktor yang mana mempunyai perakuan tanda tangan daripada pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang kedua, perhatikan barkod stiker yang ditampal pada alat pemadam api adalah tulen dan mempunyai tarikh yang berkuat kuasa. Yang ketiga, perhatikan pada tabung alat pemadam api mempunyai tarikh tahun dikeluarkan yang masih berkuat kuasa. Dan yang keempat, pastikan jarum gauge alat pemadam api di kedudukan hijau. Ini bagi memastikan alat pemadam api yang digunakan mempunyai kandungan tekanan yang cukup. Semua premis di negara ini hendaklah dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu alat pemadam api untuk memastikan keselamatan penghuni dan harta benda terpelihara. Semoga apa yang dikongsikan bersama pada kali ini dapat dipraktikkan oleh tuan-tuan. Cegahlah kebakaran dengan mengamalkan kesedaran bahawa api itu semasa kecil menjadi kawan dan apabila besar menjadi lawan.
utamakan keselamatan diri, keluarga dan persekitaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut merupakan kuis bagi pemeriksaan visual atau fizikal pada alat pemadam api mudah alih. Perhatikan bahagian-bahagian komponen pada alat pemadam api daripada nombor 1 sehingga nombor 10. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PBK 2 Rodia binti Abdul Ukti akan bersama anda menerangkan tentang penggunaan alat pemadam api. Perkhidmatan Bomba Malaysia bermula pada tahun 1883 dengan penubuhan bomba sukarela negeri Selangor yang diketuai oleh HF Bellamy bersama 15 anggota. Pasukan ini yang diletakkan di bawah Lembaga Kebersihan telah menjadi pasukan bomba dan penyelamat tetap pada tahun 1895. Perkhidmatan terus berkembang di setiap negeri dan diletakkan di bawah Majlis Perbandaran atau Lembaga Luar Bandar. Pada ketika ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Fungsi dan tugas utama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia jelas dinyatakan di bawah Seksyen 5-1 atau Perkhidmatan Bomba 1988. Salah satunya adalah mengambil langkah yang sah bagi memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran. Oleh yang demikian, alat pemadam api merupakan alat bantu mula yang penting digunakan untuk mengawal kebakaran di peringkat awal. Di dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, setiap anggota wajib mengetahui cara menggunakan alat pemadam api supaya dapat memberi tunjuk ajar kepada orang awam serta mengendalikan ketika kebakaran. Ini adalah alat pemadam api. Alat pemadam api ialah alat yang digunakan untuk memadam dan mengawal kebakaran di peringkat awal. Terdapat 4 jenis alat pemadam api. Pertama, ialah jenis air. Tag pada alat pemadam api jenis ini berwarna merah. Kedua, ialah jenis buih. Tag pada alat pemadam api jenis ini adalah berwarna krim. Ketiga, jenis debu kering. Tag pada alat pemadam api jenis ini berwarna biru. Keempat, jenis karbon dioksida. Tag pada alat pemadam api jenis ini berwarna hitam. Menggunakan alat pemadam api dengan betul mengikut jenis kebakaran adalah amat penting. Alat pemadam api jenis air digunakan untuk kebakaran jenis pepejal, contohnya kain, kertas dan kayu.
Alat pemadam api jenis buih digunakan untuk kebakaran minyak, cat, gas asli dan ia juga boleh digunakan untuk kebakaran jenis pepejal iaitu kain, kertas dan kayu. Alat pemadam api jenis karbon dioksida digunakan untuk kebakaran elektrik dan ia juga digunakan untuk kebakaran jenis minyak, cat dan gas asli. Alat pemadam api jenis debu kering boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran. Kebakaran boleh dikelaskan kepada 6 kumpulan berdasarkan kelas api yang terbakar iaitu kelas A, B, C, D, E dan F. Kelas api jenis A melibatkan bahan pepejal seperti kain, kayu dan kertas. Manakala kelas api jenis B melibatkan cecair mudah terbakar seperti petrol, kerosin, diesel, cat dan varnis. Kelas api jenis C melibatkan gas seperti LMPG, LNG dan oksigen. Kelas api jenis D pula melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium dan kalium. Kelas api jenis E melibatkan peralatan elektrik, manakala kelas api jenis F melibatkan lemak dan minyak. Apabila berlaku kebakaran, apakah tindakan yang perlu anda lakukan? Kebanyakan kebakaran boleh dipadam di peringkat awal. Tetapi tahukah anda cara penggunaannya? Terdapat 4 cara penggunaan alat pemadam api. Anda perlu menggunakan teknik PAS. Pertama, pull, cabut pin keselamatan. Kedua, aim, hala nozzle ke pangkal api. Ketiga, squeeze, tekan twill pada pemadam api. Keempat, sweep, layangkan nozzle ke kiri dan ke kanan. Semasa menggunakan alat pemadam api, kita perlu pastikan jarak semburan tidak jauh dari api dan memastikan jarak yang selamat iaitu pada jarak 8 hingga 10 kaki. Tentukan arah angin. Pastikan api betul-betul padam. Jika api tidak dapat dikawal, hubungi bomba dengan segera di talian 999. Antara faktor-faktor keberkesanan penggunaan alat pemadam api. Pertama, alat pemadam api diletakkan di tempat yang sesuai dan sentiasa di dalam keadaan baik. Kedua, penggunaannya hendaklah sesuai dengan jenis kebakaran. Ketiga, keadaan api yang kecil. Keempat, digunakan oleh seorang yang bersedia, sanggup melakukan dan berkebolehan dalam mengendali serta mengawal keadaan. Untuk pengetahuan anda, alat pemadam api mempunyai jangka hayat mengikut jenisnya. Bagi jenis air, jangka hayat ialah 10 tahun. Bagi jenis buih, jangka hayat ialah 10 tahun. Bagi jenis karbon dioksida, jangka hayat ialah 10 tahun. Bagi debu kering ialah jangka hayat 10 tahun. Ini adalah fireball. Fireball adalah alat untuk memadam api kecil di ruang tertutup seperti dapur, dalam kereta dan di dalam bilik. Kandungannya terdiri daripada bahan kimia berbentuk cecair dan apabila dimasukkan ke dalam api, dia akan bertindak balas pada suhu 70 darjah Celsius dalam masa 3 hingga 5 saat. Kebaikan fireball tidak perlu disenggarakan, ringan dan mudah untuk dikendalikan. Keburukan fireball berkemungkinan tersasar balingan jika dalam keadaan panik, tidak boleh menggantikan alat pemadam api. Ia hanya boleh sebagai alat tambahan. Kita akan buat uji cuba di mana kita akan cuba memadamkan kebakaran dengan menggunakan air berkarbonat sebagaimana yang viral pada suatu ketika ini. Jadi kita akan cuba, bahan bakar yang kita gunakan adalah jenis pepejal. Okey, so kita tengok bagaimana berkesan ataupun tidak kita memadam kebakaran yang kecil ini dengan menggunakan air berkarbonat. Sebagaimana yang tuan-tuan lihat, untuk kebakaran kecil dan bahan bakarnya daripada kayu ataupun jenis pepejal boleh dipadamkan dengan menggunakan sebotol air bikarbonat.
Ia bergantung kepada saiz besarnya kebakaran tersebut. Kalau kebakaran kecil seperti ini, tak ada masalah. Okey tuan-tuan, kita berjumpa lagi pada sesi uji cuba yang kedua. Sekarang uji cuba yang kedua ni kita akan menggunakan bahan bakar jenis cecair. Di tangan kanan saya ada diesel sebanyak 500 ml dan juga di tangan kiri saya ada petrol sebanyak 250 ml dan kita akan bakar dan kita akan cuba padamkan dengan menggunakan sebotol 1.5 liter air bikarbonat. Okey tuan-tuan, kita akan cuba padam menggunakan sebotol air 1.5 liter air bikarbonat. Untuk makluman tuan-tuan, sebotol air bikarbonat berkapasiti 1.5 liter tidak mampu memadam kebakaran jenis cecair. Walau tuan-tuan guna lebih pada ini pun berkemungkinan tidak boleh memadamkannya kerana ia tidak dapat melemaskan bahan bakar yang ada di dalam. Untuk menentukan keperluan alat pemadam api mudah alih dilakukan mengikut standard MS1539 43/2003. Penilaian risiko adalah faktor yang amat penting. Apa itu penilaian risiko? Penilaian risiko kebakaran adalah mengenal pasti sumber-sumber yang menjadi punca kebakaran seperti adanya kertas, kayu, minyak, cair boleh terbakar, gas dan sebagainya. Membuat jangkaan kebakaran dengan menilai sama ada ia mudah berlaku kebakaran atau sebagainya, iaitu dengan melihat kepada punca api yang wujud seperti elektrik, kelengkapan pemanas seperti cairan elektrik, setrika dan lain-lain. Penilaian terhadap kesan sampingan dan akibat sekiranya berlaku kebakaran seperti kemerebakkan api dengan melihat jumlah fire load atau beban yang wujud. Menentukan kelas kebakaran, membuat analisis apakah media pemadaman yang sesuai, menentukan rating alat pemadam api yang perlu diadakan berdasarkan kelas yang dilakukan. Penilaian risiko kebakaran perlu dilakukan pada peringkat reka bentuk apabila penggunaan bangunan itu ditentukan, apabila ada perubahan pada struktur, apabila ada perubahan pada susun atur. Apabila penilaian risiko dibuat, kita dapat mengenal pasti sebarang potensi kelas kebakaran dan dapat menyediakan jenis-jenis alat pemadam api yang sesuai. Mungkin anda keliru dengan piawaian lama alat pemadam api yang berwarna-warni. Pada 15 Januari 2005, piawaian lama telah dihentikan dan pada 15 Januari 2005 juga piawaian baru telah diperkenalkan. Semua alat pemadam api keluaran baru hendaklah mematuhi piawaian baru MS1539 43/2003 Klausa 4.6 iaitu semua warna alat pemadam api berwarna merah. Alat pemadam api kebiasaannya ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, senang nampak apabila berlakunya kecemasan, berhampiran pintu keluar, laluan, tangga keluar atau lobi. Di dalam dan di sepanjang kawasan bebas daripada risiko kebakaran. Ini adalah contoh penempatan alat pemadam api yang salah. Antara faktor kebolehcapaian bagi alat pemadam api, jarak ke alat pemadam api kurang daripada 20 meter, posisi yang sama di setiap tingkat, elakkan lokasi tersembunyi, tertutup dan terhalang, jauh dari pemanas atau peralatan memasak, gunakan papan tanda jika diletakkan jauh dari pandangan secara langsung. Jarak penempatan alat pemadam api juga memainkan peranan yang penting. Alat pemadam api hendaklah diletakkan berhampiran kepada kawasan risiko kebakaran tetapi selamat untuk diakses oleh operator. Jika risiko kebakaran di ruang terkurung, letakkan di luar ruang tersebut.
Penempatan alat pemadam api juga perlu dielakkan di beberapa tempat, iaitu elakkan penempatan alat pemadam api di tempat yang mudah berkarat, elakkan percikan cecair mengakis, elakkan kelembapan yang berterusan. Semoga perkongsian video alat pemadam api dalam siri khusus ini membantu tuan-tuan memahami dengan lebih baik tentang alat pemadam api mudah alih mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Sebarang pertanyaan boleh diemailkan kepada urusan penganjur khusus ini. Saya PBK Dua Rodiah mengundur diri. Moga bertemu lagi di lain khusus.